Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuruddin Awanis binti Ismail, nombor matrik 271555. ICT merupakan singkatan daripada Information and Communication Technology atau dikenali sebagai Teknologi Maklumat dan Komunikasi. ICT bermaksud teknologi yang diperlukan untuk memproses data yang berkaitan dengan pelbagai aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat secara tepat dan mudah. Penggunaan komputer dengan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira waktu dan tempat. Selain itu, teknologi maklumat dan komunikasi juga digunakan untuk menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran dengan menggabungkan kaedah dan teori pengajaran dan dengan peralatan dan bahan teknologi dan komunikasi seperti internet. Contoh kesepaduan merupakan penjalinan dan penggabungan unsur-unsur ilmu pengetahuan, kemahiran, bahasa serta nilai-nilai dalam semua mata pelajaran secara integrasi dan menyeluruh. Kesepaduan juga merupakan keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera. Kesepaduan nasional boleh dilihat melalui aspek dasar dan teras kepada kekuatan dan ketahanan negara. Malaysia telah menjadikan kesepaduan nasional sebagai matlamat akhir yang dicapai, khususnya melalui dasar ekonomi baru. Okay. Assalamualaikum, nama saya Somaiwa, matrik number 271427. Nah, sekarang saya akan melakukan satu isu yang boleh menjejaskan kesepaduan negara. Contohnya jenis cyber penipuan. Hello, this is Aaron from Your Help My Heaven. How can I help you? Hello, I nampak you ada join itu anti-coronavirus punya ubah dekat Facebook. Memang betul lah, sebab kucing saya selalu batuk. I sangat bimbang dia menular virus ini kepada keluarga I. Yes, produk kita nama Take Your Life Forever, certified from Sirin SSBN, PTBTN, KWSB and also TikTok. 100% credit tested and imported dari US. Dan I bagi tahu you lah, I adalah pengedar ubat ini yang pertama dalam Malaysia. Limited quantity, nak beli sekarang. Kalau tidak nanti you punya kucing menular virus kepada you dan you tahu apa jadilah. Tapi ubah ini 1000 per pil. Minimal order adalah 5 pil. So I total kena bayar 5000. Boleh bagi tahu I ubah ini ada ingredient apa? Boleh. Saat bagi I tengok sekejap. Kita punya ubah ada 2 mg of protein, 5 mg of memamorphin, and 7 mg of wheat. Kenapa ada wheat one? Ini bukan ubat tak? Ayah, brother, you ada baca surat khabar tak? Itu US sana sudah kenali wheat sebagai dada yang sehat. Tak? Boleh you tak mau tanya banyak-banyak? Kita punya company ada list dalam Fortune 500. You takut apa? Steady lah. Sorry lah, I cuma mau tahu banyak sebelum I beli mah. Come on brother, you thought I 1 minute boleh berapa million come in and out dengan join ubat ini? Kalau you tak beli dalam minit ini, next minute out of stock, I tak tahu macam mana tolong you dah. Okay, I beli sekarang. Boleh bagi you punya account number? Okay, it's MCO Bank. Account number 1314-520-4896. Donald Trump. Lepas bank-in, send gambar kat saya. Kenapa you panggil Aaron tapi I bank-in kepada Donald Trump punya? Itu I punya bos lah. Tak payah tanya-tanya boleh tak? Okay. 1 week later. Hey bro, I dah tanya doktor kawan I. Dia kata ini ubat Panadol. So sekarang saya akan
lepas kepada kawan saya untuk mempresentkan langkah-langkah untuk mengatasi detek perbezaan mengikut contoh tadi, iaitu jenayah cyber. Nama saya Tan Chen Yi, nombor matriks 271393. Pada pandangan saya, pihak kerajaan perlulah mengadakan kempen kesedaran berkaitan jenayah cyber untuk meningkatkan kesedaran orang ramai supaya mereka lebih memahami kesan buruk jenayah cyber terhadap masyarakat dan negara. Pihak kerajaan boleh mengadakan kempen yang berkaitan dengan kesan penyalahgunaan internet seperti kempen penggunaan internet secara bijak dan positif. Menurut Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKM), kempen kesedaran yang diadakan dapat menyedarkan ramai orang menerima maklumat atau kesedaran tentang jenayah cyber dan seterusnya dapat mengelakkan diri daripada terlibat dalam kes jenayah cyber. Tidak dapat dinafikan bahawa kempen kesedaran dapat menyedarkan orang ramai tetapi juga akan memupuk kesebaran dan harmoni dalam negara. Hai, nama saya Siti Natika binti Muhammad Saufi, nombor matrik 271327. So hari ini saya ingin memberitahu berkenaan berita palsu. Berita palsu merupakan sejenis propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat salah atau olok-olok secara sengaja melalui media akhbar tradisional, media penyiaran maupun media sosial. Dalam talian, penularan berita palsu adalah sesuatu perkara lazim dalam dunia masyarakat kini. Ia biasa disiarkan dengan niat untuk mengaburi mata orang ramai untuk menaikkan pihak tertentu demi kepentingan sendiri. Kita sebagai rakyat Malaysia jangan terjebak sebar berita palsu. Pihak polis telah membuka 94 kertas siasatan berhubung penyebaran berita palsu berkenaan dengan wabak COVID-19 setakat 26 Mac 2020. Okey. So sekarang kawan saya akan berkongsi satu contoh berita palsu, iaitu coronavirus yang boleh menjejaskan detik perpaduan negara kita. Satu kumpulan sembang WhatsApp dan 3 akaun Facebook sedang disiasat PDRM kerana disyaki menyebarkan kabar angin dan berita tidak sahih berhubung penularan wabak novel coronavirus. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Huzir Muhammad berkata, isu penyakit coronavirus yang berpunca dari Wuhan, China itu menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat di negara ini. Katanya, orang ramai tidak perlu mensensasikan isu itu, sebaliknya menghentikan sebarang bentuk penyebaran berita, artikel atau kenyataan yang tidak sahih mengenai wabak tersebut. Semua kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 505B Kanun Keseksaan selain Seksyen 233 Akta 588 membabitkan kesalahan menggunakan kemudahan rangkaian secara tidak wajar. Sebarang penyebaran berita palsu akan didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Terdapat juga 6 kes telah dibicarakan di mahkamah dan 5 kes daripadanya telah mengaku bersalah. Dan sebanyak 80 kes lagi masih dalam siasatan. Kita sebagai pengguna, kita harus semak sebelum sebar. Pertama, baca. Jika membaca sesuatu siaran menarik dan ingin berkongsi dengan rakan yang lain. 2. Semak. Ambil masa untuk menyemak kesahihan dan fakta berkaitan siaran tersebut. 3. Sebar. Setelah mendapat kepastian, barulah berkongsi dengan rakan yang lain. Selamat sejahtera semua. Nama saya Gan Kelly. Sekarang ingin saya berkongsi beberapa pendapat tentang langkah ICT untuk mengukuhkan detik perpaduan di negara kita. Salah satu langkah ialah pihak media massa seharusnya memberi kerjasama dengan menyiarkan
laporan yang positif, sahih dan seimbang serta menjaga sensitiviti kaum, agama dan bangsa. Apabila sensitiviti kaum dijaga, maka dapatlah mengelakkan daripada tercetusnya perselisihan faham antara kaum dan juga meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan hubungan baik antara etnik. Selain itu, kaedah penyiaran iklan juga dapat membantu untuk mengukuhkan detik perpaduan di negara kita. Menurut Jai Risman, iklan Petronas sempena perayaan dan Hari Kemerdekaan banyak memberi nilai positif kepada masyarakat kerana kandungan iklan dan mesej yang ingin disampaikan ialah sangat mendalam untuk difahami. Di sini saya ingin berkongsi sebuah video secara pendek. Video ini ialah iklan Petronas Hari Kemerdekaan pada tahun 2019. Senang jadi kawan. Sini saya ingin mencadangkan supaya menonton full video dekat YouTube melalui sumber yang telah dinyatakan dalam video tadi. Iklan ini lebih memfokuskan kepada dua orang pelajar universiti iaitu Roger dan Rizwan. Pada mulanya, Rizwan sering mengusik dan mengganggu Roger sehingga hubungan antara mereka tidak baik. Tetapi pada akhirnya, kesefahaman Rizwan terhadap Roger dan sikap toleransi yang ditunjukkan oleh Roger mendorong mereka menjadi kawan yang baik. Jadi kesimpulannya, iklan ini sangat membantu dalam menyebarkan mesej menghapuskan diskriminasi dalam kalangan masyarakat kita.